Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Surah Al-An'am ayat 158. Kalimah hal apabila diselangit oleh kalimah illa, makna dia tidak. Hal kalau diselangit tu hal betul ada illa. Hal tu makna tidak lah. Hal makna asal dia adakah. Sama juga. Makna tidak jika. Tapi bila ada illa makna tidak. Hal adakah. Bila ada illa makna tidak. Illa si tafdil. Man fagulam. Boleh kata tidak ada yang lebih zalim. Apa tu? Man tu siapakah? Tu. Siapakah yang lebih zalim? Boleh. Siapakah yang lebih zalim? Tidak mereka menanti. Kalimah nadhara pun kena hati-hati juga. Nadhara ada dua maksud. Satu maksud melihat, satu lagi maksud menunggu. Isu ini besar dalam akidah. Isu kalimah nadhara menanti dengan menunggu ini besar dalam akidah. Pada ayat ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya ia melihat. Mu'tazilah dia menafikan manusia boleh tengok Allah ke akhirat esok. Maka dia mentakwilkan makna nazirah itu makna yang kedua, iaitu makna menunggu. Padahal itu makna melihat. Jadi yang kata tak boleh tengok Allah Ta'ala tu di dunia saja, tapi ke akhirat esok ayat Quran mensabitkan boleh tengok. Dan kuat dengan hadis Nabi. Jadi sebenarnya dekat dunia tak boleh tengok Allahnya, dekat akhirat boleh tengok. Semudah tengok bulan. Syurga saja. Pada surah Al-Mutaffifin, orang yang syirik, ingkar, masuk neraka selama-lamanya, la mahjubun, mereka tak boleh tengok Tuhan. Mana orang yang beriman, yang masuk ke syurga selama-lamanya, boleh tengok Allah. Macam mana kita tak perlu fikir. Kita hanya perlu mensabitkan apa yang telah sampai kepada kita. Tidaklah mereka menanti, yakni orang-orang yang terjebak dengan syirik. Tidaklah mereka menanti, iaitu orang musyrik, kecuali an ta'tiyahum, datang kepada mereka al-malaikah, malaikat untuk cabut nyawa mereka. Mana orang terjebak dengan syirik, lepas tu jauh dengan wahyu. Orang yang terjebak dengan syirik, lepas tu tak sengaja pula. Tidaklah mereka menanti, malaikat ambil roh mereka. Tak tidur lagi tak nak. Atau kedatangan Tuhan engkau untuk memberi keputusan kepada mereka. Atau ya'tiya rabbuk, datangnya Tuhan engkau untuk memberi keputusan kepada mereka. Atau ya'tiya, datang sebahagian
tanda kudrat Tuhan engkau. Kat sini yang dimaksudkan ialah matahari naik sebentar. Matahari dia naik timur tak? Dia terbenam ke barat. Jadi bila matahari akan satu masa nanti akan berlaku, matahari naik sebentar ke barat, lepas tu ikut dia balik semula. Dia naik tengah-tengah, lepas tu balik sedia kala gitu. Dia tak berterusan ni. Dia flat sekejap lepas tu dia patah balik. Kalau hadis tu tak? Habis lah. Dia naik gitu, dia patah balik. Dia ikut semula. Mana hari waktu tu ya, sekejap nak beritahu, lepas tu mana segala taubat tak terima dah. Hadis satu cerita gitu tu. Dia gitu. Mana dah seterusnya ni. Dia dalam kena faham, dah sebut ayat Rabbik, kena buat keluar cerita tu. Tak sini kena hurai cerita tu. Mana kan apa tu, hadis kan syarah bagi Quran. Bila kita nak hurai makna ni ke masyarakat, kita kena baca, kita kena hurai hadis tu. Ni jap tengok. Dia iaitu terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Atau bagi kita yang mungkin tak sampai zaman tu. Mungkin sampai, mungkin tak sampai. Kita kena tak sampai, mungkin tak tahu juga. Sampai ke tak, tapi mungkin tak sampai. Mungkin sampai, mungkin tak sampai. Makna ayatul Rabbik bagi kita ialah nazak. Nampak sebahagian akhirat. Nampak sebahagian akhirat, nak mati dah. Atau jatuh ke terbang, nak mati dah. Jatuh ke terbang, taubat tak terima dah. Kata mana memang ending ni mati dah tu. Jatuh ke terbang, saya bertaubat, taubat tu tak terima dah. Dia memang tak mati lagi. Waktu tu tak terima dah sebab dia dah ibarat ke sana dah. Kalau tak mati tak kisahlah. Ni kita kena mati. Tak mati lagi, Allah ampunlah. Ni kita mati dah. Hak jatuh tu kalau mati, kalau yang mati Allah tak terima dah. Tapi ni cerita saja. Jangan kata tak terima lah taubat dia tu. Jangan. Ibrah. Sebagai ilmu saja. Waktu tu kalau itu taubat tak terima dah. Jadi tak ada lah tumpu kepada si fulan. Ada kita ada gitu. Tapi ada juga tak mati lagi. Mana kalau kita mati, kalau nak taubat waktu tu tak terima dah. Dia panggil taubat baksun. Tengok. Hanya waktu dia berlaku kaat samud ni kan nampak dah. Awan azab tu mari dah. Waktu tak taubat terima dah. Kecuali Nabi Yunus ya. Umat Nabi Yunus saja. Padahal tak mati lagi tu. Nampak apa tu awan mari. Awan azab tu. Kan? Kalau dia insaf waktu tu tak terima lah taubat dia. Padahal tak mati lagi. Maknanya dari sudut tak mati lagi tu lebih tak mati lagi dibanding orang yang jatuh ke terbang tu. Ke terbang tu dah kata saya bertaubat ni, jenis dia duduk. Kan? Maknanya waktu tu pun taubat tak terima dah. Mantap dipanggil taubat baksun panggil. Kecuali dua. Seseorang yang dihukum mati. Kalau mati sebulan lagi. Lepas tu dia taubat. Lepas tu yaksun. Taubat yang masih diterima. Ingat tak? Daurah lepas. Baksun yaksun. Bergantung. Boleh lah. Taubat terima lagi. Tapi yaksun. Taubat yang paling mahal sekarang. Baksun tak, yaksun tak? Tu paling mahal. Paling mahal. Waktu ni. Macam Dia terima
Dia terima sebab baksun, tapi diterima sebab kesalahan dua pihak. Sebab Nabi meninggalkan. Benda-benda tinggal. Kalau dia tak tinggal, memang tak ampun lah. 100,000 jumlah dia. 100,000 jumlah dia. Dalam ni memang 100,000 ni memang daripada Quran sendiri beritahu. Jarang kita umat Nabi satu rasul ni beritahu umat dia selain pada umat Nabi Yunus. Allah beritahu secara terang-terangan 100,000 atau lebih. Dalam surah Syu'ara sedap. 100,000 dia punya umat dia. Sama dengan jumlah sahabat Nabi. Kena ingat baksun yaksun huruf ba. Baksunnya azab. Baksun yaksun itu putus asal. So lagi orang yang diberitahu oleh doktor tampak dah ni. Kanser ke apa ke. Lepas tu dia taubat. Taubat tu terima lagi. Tapi taubat status yaksun. Status yaksun. Cuma nak status yaksun dengan sekarang. Mana mahal? Sekarang mahal lagi. Yang tidak baksun, yang yaksun mahal lagi. Tidak dikeranakan satu kerana boleh mahal. Ada satu orang ni, anda ingat masa ngaji LC laki, dia macam rupa macam Ini Syafiq yang badan dia, seluruh dia. Dia dapat ilham nak mengaji Quran ni kan. Dia kata anak dia mati, anak dia 3 orang, tiga mati. Seorang mati accident, sakit. Jadi bila anak dia mati belaka, akhirnya dia putus nak mengaji. Nak kata kadang-kadang atas satu sebab. Tapi sebab tu bukan yaksun. Yaksun atas diri dia. Maknanya mahal lagi makna taubat tu. Walaupun tapi Tuhan nak bagi sebab dia ni nak cari Quran kan. Sebab dia lah anak dia 3 orang, tiga mati. Itu sebab dia. Kita minta lindung lah. Tanya dia tu, abang kenapa mengaji Quran jom? Dia cerita. Dia kata anak kita ni mati seorang. Lah mati 3 mati dia tak jadi mengaji. Ngaji. Cuma atas sebab tadi, hak 4 tadi kan, mana sebab yang yaksun dia bagi, masih dia terima taubatnya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Hari datang sebahagian tanda Tuhan engkau. Sebahagian tanda kan, separuh akhirat. Waktu tu semua beriman. Semua manusia melafazkan keimanan, tapi la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak berguna seseorang imannya. Kenapa? Sebab iman ni bila atas nampak, iman ni, istilah iman ni dikira iman atas makna ghaib, atas makna tak nampak tapi percaya. Bila nampak tinggal lafaz, makna tak ada dah. Iman ni kita sebut iman atas satu keadaan yang kita tak nampak tapi kita percaya. Bila dah nampak, dia bukan lagi makna iman, dia lafaz, tinggal lafaz saja, makna tak ada dah. Makna iman tu terjadi apabila seseorang yang hanya mendengar tapi dia percaya. Hanya mendengar dia percaya. Lam takun amanat min qablu, yang belum beriman sebelum itu. Sebelum tak iman lagi. Lepas dah nampak tu baru nak beriman. Atau belum berusaha. Au tu dalam kurungan lam,
dia maktuf kepada sebelum. Dia tak boleh ingat ia usaha. Atau ia belum membuat usaha. Maktuf kepada lam. Lam takun. Jadi kena terjemah au lam kasabat. Dia belum mengusahakan untuk imannya kebaikan. Katakanlah kul intaziru. Katakanlah intaziru ni makna sama, tunggulah. Inna muntazirun. Sesungguhnya kami menunggu. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agama mereka, dalam daurah beritahu ialah orang yang terima separuh wahyu. Orang yang menerima maklumat separuh wahyu ataupun nak mengamalkan separuh wahyu. Dia dua maksud farraqun. Orang yang menerima maklumat separuh wahyu. Bila dia menerima maklumat separuh wahyu, kepahaman agama dia sempurna tak? Tak sempurna. Hak dia buat masalah. Orang sempurna nak buat cara ni, cara betul. Orang tak sempurna nak buat cara A. Orang sempurna nak buat cara A. Orang yang faham separuh nak buat cara B. Ataupun orang yang dah sampai dah seluruh tapi dia nak separuh. Separuh dia nak buat, separuh dia tak say. Sama juga. Dia dua maksud. Satu kelompok yang kepahaman wahyu separuh, kan? Kepahaman wahyu dia separuh. Dia tak habis lagi. Sempurna lagi lah. Kepahaman dia tak sempurna. Bila tak sempurna, orang yang tak sempurna kepahaman buat fitnah kepada agama. Sehingga benda yang patut buat, dia kata tak patut buat. Contoh, dia tak faham, dia tak faham. Macam mana? Itulah orang yang farraqu dinahu, memecah belahkan agama mereka. Kalau tak ngaji langsung tu, lagi lah. Separuh je. Ngaji separuh pun buat masalah juga. Hak yang comel ialah hak sampai habis licin. Sampai habis licin ngaji. Ngaji Quran ni 30 juzuk tu sampai habis licin. Ngaji belakang. Dan mereka bergolong-golong. Wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Bukanlah engkau sebahagian daripada mereka, sedikit pun. Bukanlah engkau lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Nabi bukan termasuk daripada mereka. Bayangkan. Sebab tu kita ni nak elak daripada kelompok ni, kita kena ngaji habis wahyu Allah. Tidak kena jadi fitnah kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Lafaz tu kena ingat, lasta minhum fi syai'. Kalau berlaku lagu tu, Allah kata engkau bukan daripada mereka. Biasa kita dengar Nabi kata tak, bukan kalangan umatku. Nabi mengisytiharkan dia bukan kalangan umatku. Yang ni Allah isytiharkan, kamu bukan daripada mereka. Lagi tegas lagi. Orang yang tidak mau terima belaka wahyu Allah ni,
Nak ambil separuh saja, separuh tafsir, sebab tak belakangi wahyu dia. Allah kata lasta minhum fi syai'. Mana lebih tegah? Nabi kata sendiri atau Allah kata sendiri? Allah kata tegah lagi. Bila Allah kata inna ma'amruhum ilallah, makna orang ni bila mati kena azab. Sesungguhnya urusan mereka serah ke Tuhan. Sudah. Summa, kemudian yunabbi'uhum, dia akan beritahu mereka dengan apa yang mereka yaf'alun, mereka lakukan. Dia akan beritahu mereka dengan apa yang mereka lakukan, yaf'alun. Dia punca daripada berlaku apa tu faraqu dinahum ni, dia terima hak adalah dulu. Dia terima daripada orang yang dia nak ikut ni barang tak adalah. Maka dia ta'assub kepada orang tu, sehingga dia buta kepada kebenaran wahyu. Hak jelas dia tak terima, sebab dia terima hak tak jelas. Bila dia tak terima tak jelas, dia kena tolak ajalah. Hak jelas tu daripada wahyu Allah. Hak tak jelas daripada hak yang dia mengaji tu. Apa tak? Jadi berlakulah agama Islam ni berpuak-puak. Apa sebab tak jelas tu lah menyebabkan tak sempurna apa tu kepahaman agama mereka. Man ja'a, ja'a ni makna asal dia datang. Tapi ada bi makna mendatangkan, yakni melakukan. Ingat-ingat, ja'a datang. Bila ada bi makna mendatangkan, yakni melakukan. Barang siapa yang melakukan kebaikan, al-hasanah, bila hasanah pada kacamata Allah, falahu, maka baginya paling kurang 10 markah. Paling kurang 9 tak 9? 9 tak ada. Paling kurang 10. Paling kurang. Benda baik ni markah dia paling kurang 10. Paling tinggi lah. Paling tinggi ni tak ada limit, unlimited. Tak ada nombor. Paling kurang 10. Paling tinggi tak ada nombor. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah, barang siapa yang melakukan keburukan, barang siapa yang melakukan keburukan, fala yujza, maka tidak dibalas. Maka tidak dibalas markah tu kecuali mithlaha. Kalau buat satu, balas satu. Balas satu mungkin. Balas 0,9 mungkin, 0,8 mungkin, 0,7 mungkin, 0,6 mungkin, 0,0 mungkin, 1,1 tak mungkin. Balasan buruk dia. Balasan buruk ni, kita balasan buruk. Itulah yang dimaksudkan wahum la yuzlamun, dan mereka tidak teraniaya. Itu maksud dia. Gini Allah sebut kalau yang mungkin ialah kalau buat satu, balas dia satu je. Takkan lebih daripada satu. 1.1 tak. Tapi Tuhan ni rahmat. Mungkin dia balas kurang, mungkin dia balas azab ni kurang daripada tu, mungkin lebih tak. Dia ampun mungkin. Bahagian azab ni balas standard 1 mungkin. Standard 1/1 tak. Tuhan takkan balas standard tu.
Paling standard pun 1 je. Kurang mungkin sebab Tuhan pengampun. Tidak akan lebih. Kurang 0.9 mungkin. Allah ampun tak balik langsung pun mungkin. Kalau baik, nasihat lah. Contoh tak, kalau baik nak bagi. Kan? Kalau buruk nak minta. Kan? Contohlah, kalau baik nak bagi. Kalau buruk nak minta bawah sikit. Kalau kita buat baik nak bagi RM10 ke atas. RM10 ke atas. RM9 tak mungkin. Hak tinggi lagi mungkin. Tak ada limit mungkin. Kalau buat baik. Kalau buruk nak minta duit. 10 kata dia Ustaz. Satu tu hak kata sama besar Bukit Uhud tu kau. Satu kirot. Barangkali lah. Ada kita. Barangkali kalau ada dengar ada lagu tu barangkali. Setengah dah mula. 10 kan. 10 hasanah. Satu hasanah tu saing dia tu. Barangkali. Nak tengok balik nanti. Tak ingat. Diri dulu Ustaz ya. Ada daerah dulu. Daerah dulu. Ada dulu. Tapi kebaikan tu seolah-olah seperti satu kirot dan satu kirot itu sama-sama dengan itu cerita-cerita. Itulah barangkali. Cuma nak tengok balik. Cuma nak beritahu ni dari sudut masuk wahum la yuzlamu ni. Mereka tidak dizalimi ni. Tidak dizalimi ni maknanya kalau buat buruk ni ke bawah. Kalau barang contoh kalau konteks kita dengan konteks undang-undang denda. Buat buruk denda sial. Kan? Denda dimaafkan 0.9. Ya, udah. Bangga denda kan kalau parking kan bagi parking. Ya biasa kena parking ni tahulah. hak parking kan. Dia tulis apa? Denda kalau silap parking. Gas ya kena parking tu. Kita kena dah. Kita ingat masa kita kena tu kita jumpa cikgu yang itu tu. Cikgu Kazi. Cikgu Mak Kazi. Kita nak pergi waktu tabah haji. Nak pergi tabah haji. Kaki bayar kan. Pak pergi 2 kereta. Isteri kita pun nak cepat kita parking. Biasa kita parking situ untuk bayar duit kereta lekor. Apa nak bayar duit internet Biasa lepas. Sekali parking situ kita buat haji. Ayolah masa kita lalu tu kita ada orang perempuan kena cuci tayar. Oh, ada orang perempuan kena cuci tayar. Kan? Kita tak kena kata kita di mana kita kena kan. Tengok tu perempuan kena cuci tayar. Ada lelaki tu ni Oh kata kita rasa tak hati lah. Tengok sampai kita kena cuci tayar juga. Ada duduk situ. Duduk situ jumpa dia Kazi. Memang dia kena cuci tayar. Kejap lagi kelas tu. Telepon. Dia kata sebut 300 ya. Kurang 150. Sebut 150. Dia tawar selalu kan. 110 juga. 110. Biasa gitu lah. Standard dia kata. Memang gitu. Dia tulis macam niat barang niaga juga. 150. 110 dah. Jadi mana kurang ada, lebih tak. Kurang ada, lebih tak. Tulis 150. Jadi pun 300 tak mungkin. Sama kan ni? Tulis 1 ke 1 tak mungkin. Bawah mungkin. Maafkan mungkin. Tak apalah kata payah kan. Mungkin. Tapi kat dunia tak. Kau nak kena bayar juga. Kan 100 ke apa ke. Ustaz, ayat ni sama tak dengan kalau kita niat ni nak buat baik, Allah itu dulu dah pahala. Tu ada hadis nak mak kalau hadis dalam hadis sahih Bukhari Muslim Lu'lu' wa Marjan dia ada sentuh bab-bab ni. Niat saja mana dia ada isu tu ada anu penuh mengajar tadi tu konteks balasan ni tadi. Kadang-kadang orang yang mengaji kita ni nak faham wahum la yuzlamun kepada dia. Walau dengan huraian lagu tu kita sedap dengar, kita faham hak tu maksud wahum la yuzlamun tu. Jadi kalau ikut kan angka tu kan ikut asal, mana mungkin hak buruk mengalahkan hak baik. Sebab apa? Sebab hak baik tu lebih pada 10 ke atas. Hak buruk so. Kalau ikut angka matematik pun, kalau
1, 2, lambat naik. Kalau jenis angka hak yang jenis 10, 100 ni cepat naik. Biasanya yang menang hak angka baik menang. Betul tak? Kalau nombor lah jenis angka 100 tu kan. Kalau kita buat minyak kereta lah. Kalau jenis naik 1, 2 lambat lah. Cuma naik 100, 200, 300 cepat. Tapi kalau yang menang buruk juga, sebab tu kita faham memang patut masuk ke neraka pun. Sebab Tuhan tolong banyak dah. Tuhan tolong banyak dah. Tak nombor Tuhan tolong, tiba-tiba banyak buruk juga. Macam sekolah tak? Sekolah bagi turun graf dah. Lulus. Gagal juga. Kalau cikgu kata apa? Mana bagi turun graf banyak lulus. Tapi dia ni gagal juga. Buat turun lagi. Gagal juga dia ni. Kalau kita kata apa? Kata memang patut gagal dia ni. Tak ada buat apa dah patut gagal. Sama kita, na'udzubillah min zalik, orang yang masuk neraka, aku tu juga. Tuhan tolong banyak dah. Tapi masuk neraka juga. Kita sendiri, na'udzubillah min zalik, orang yang masuk neraka sendiri kata, mau batu gitu. Kul katakanlah innani, sesungguhnya aku hadani, telah memanduku. Telah memanduku, telah memimpinku Rabbi, Tuhanku. Tapi tak ada kata memimpin, memberi petunjuk sebab ada ilah. Dia makna dia jadi waktu kalau macam memimpin dia tak ada ilah. Tapi memberi petunjuk ke siratin mustaqim, yang lurus. Dinan qiyamah, agama yang lurus. Agama yang dengan kata apa? Agama yang benar. Agama yang benar. Millat Ibrahim Hanifah. Millah Ibrahim yang lurus. Dia sebut Hanifah ni, Arab bukan kata. Orang kita yang Hanif juga. Jadi Allah tambah dengan wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah dia sebahagian daripada orang-orang yang syirik. Jadi Hanif pun pada lafaz saja bukan makna. Jadi kita mengaji Quran ni supaya Muslim kita ni bukan lafaz saja, lafaz dan makna sekali. Hak kita memang lafaz saja. Sebab kita terjebak dengan syirik ya. Biarlah kita usaha mengaji Quran ni supaya sebelum kita kembali ke rahmatullah, Muslim kita ini lafaz campur makna. Sama dengan Arab Mekah duk perasan dia Hanif Ibrahim. Padahal Hanif dia tu campur dengan syirik. Hanif ni mana telus, suki, tak terjebak dengan syirik. Rupa-rupanya lafaz saja, makna tak ada. Kita tak say lagu tu Muslim pada lafaz saja. Kita nak dengan makna sekali. Sebab tu kita ngaji makna ni. Kul katakanlah inna salati, sesungguhnya salatku. Bila salatku dengan nusuki ni ibadat, solat dengan nusuk ibadat. Solat pun ibadat juga. Jadi kena terjemah lain. Solat itu ibadat jasmani, nusuki ibadat harta. Korban ibadat harta tak? Harta juga lah kan? Kadang-kadang terjemah ibadat korban. Korban nampak terlalu khusus. Sebab harta. Harta ni belaka. Solat ibadat jasmani, nusuki ibadat harta. Wa mahyaya, dan kehidupan. Beza apa kalimah hayat dengan mahya? Beza apa? Apa tu hayat dengan mahya? Dalam bahasa Arab dipanggil masdar mimi. Kuat lagi.
Masdar ni dia boleh makna tempat, boleh makna masa, tapi dia ni bukan makna tempat masa, dia merujuk masdar. Dia panggil masdar mimi, dia panggil. Masdar mimi ni okey, hayatun. Kalau tanya orang bukan Islam, dia kata kehidupan kamu ni kehidupan. Tapi sebut kehidupan itu kehidupan yang tidak ada maksud hidup. Jadi kehidupan kita, kehidupan yang ada maksud akhirat. Jadi kehidupan kita ni mahya dia panggil. Kalau hayat ni orang kafir faham? Hayat. Semua pekerjaannya untuk hidup dia. Hayat dia panggil. Tapi kita kehidupan kita atau masuk hidup kita dan mati kita mahya. Kan mahya. Makna sesuatu makna yang orang kafir tak sampai. Kalau sebut hayat, orang kafir sampai. Orang kafir yang kerja keras pagi petang siang malam tu, tanya dia untuk apa ni? Untuk hidup kita. Itu hayat. Hayat orang Islam faham, terima dah. Cuma mahya ni orang kafir tak terima. Dia tak meragumi makna tu. Dia hanya hayat saja. Orang Islam dia ada untuk hidup duniawi, ada untuk hidup ukhrawi. Maka kehidupan dia buat tu segala itu atas dua makna tu. Maka dia panggil mahya. Peranan masdar mimi tu Menguatkan makna tadi. Ha? guru makna dia hati. Tak boleh terjemah harfiah, tak boleh. Terjemah kehidupan gitu. Kena huraikan pula. Dia lebih kuat. Satu lagi mamati. Siapa tengok? Maut. Mati orang Cina faham tak? Faham? Mana apa tu ayah pun nanya. Oh sudah mati dia tu. Sudah mati. Dia faham mati. Dia tak ada usaha untuk mati, tak ada. Usaha untuk hidup mati tak ada, tak ada. Fikir untuk mati. Untuk hidup ada. Kata untuk mati ada usaha untuk mati. Dah mati usaha apa? Betul tak? Sebab dia tak faham balasan kematian tu. Dia kata untuk hidup ni. Segala usaha kita untuk hidup mati nak usaha apa? Kita tak, kita ada makna untuk mati. Jadi mati mana ada makna mati. Mana ada makna kehidupan hakiki kematian tu. Balasan tu. Tak payah lah keperluan dengan maksud tu lah. Wa mamati. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Tuhan semesta alam. Kalau kerana Allah kan tak? Kerana Allah boleh. Untuk kerana tak apa, dia boleh. Tapi kalau bagi tak boleh. Kerana boleh, untuk boleh. Sebab tu kalau kita nanti surah Al-A'raf kita akan bincang tentang kalau kita nak pastikan amalan tu bukan amalan jin, kita kena tanya soalan. 4 soalan surah dalam doa iftitah ni kan. Dia ada ajar 4 maksud ibadat. Apa tu ibadat tu mesti kepada Allah. Ada tak kepada Allah? Wajah tu wajhiya lilladhi kepada Allah. Jadi ibadat mesti kepada Allah. Lepas tu mesti kerana Allah. Ni inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lepas tu mesti cara Allah. Kat mana? Wa bidzalika. Wa bidzalika tu cara Allah. Umir tu mesti perintah Allah. Sebab tu kalau ibadat dia tak boleh jawab 4 soalan ni, tu ibadat jin, amalan jin. Kena tanya. Apa tu kepada Allah ni biasanya kita kepada siapa? Buat istilah contoh orang buat satu biasa ibadat dia tak nampak makna ibadat ni. Disebut istilah bodet. Kita pergi apa tu kepada Allah. Tak faham tak? Kerana Allah. Kerana Allah ni kadang-kadang yang janji fadilat tu siapa dia? Yang janji fadilat tu siapa dia? Allah kan. Kalau Allah, kerana Allah lah. Kalau tak tahu siapa? Tak boleh kan. Bocor. Kalau dekat Malaysia tu jarang berlaku lagu ni. Contoh kalau dekat Indonesia ni biasa dia
dia ada makna dia baca Quran untuk bodek roh. Keramat. Malaysia tu. Baca. Ha? Baca Quran. Kalau waktu musim-musim perasa di PSR, PMR, kat dia kubur Tok Keralok belaka. Baca Yasin, nak bagi lulu perasa. Oh gitu. Ha tu kerana siapa tu? Ada campur. Kerana ruhiyat tu. Ha. Yang ketiga, cara Allah. Cara siapa ni? Nombor ni cara siapa? Siapa ajar cara lagu ni? Kena lagu ni, ni cara siapa? Tak ada jawab. Kan? Kalau ada cara Allah. Alam ada? Nabi aja, cara Nabi. Simple. Perintah Allah. Siapa perintah? Tak boleh jawab. Dia kalau tak boleh jawab kemah empat ni, Itu kan. hampir-hampir ke arah amalan jin. Ha? Umir tu. Aku diperintahkan. Aku diperintahkan. Ha? Wabidzalika. Dengan cara itu. Wabidzalika tu dengan cara itu. Umir tu ni aku diperintahkan. Maknanya mesti perintah Allah ibadat ni. Siapa perintah? Tak tahu. Tak tahu dulu ni amalan jin. Biasa orang Malaysia ni dululah, sekarang tak ada dah, tak apa dah hidup dah. Tapi kelak Indonesia buat lagi amalan pelik-pelik ni. Pada mana? Lepas tu berlaku lah hak pelik-pelik tu. Kita ni ada tak? Ada tu. Tak kalah, tak gambar depan, tak pay. Itu. Ada tak? Satu, ni memang agak sensitif sikit lah. Anda dulu pun tak jelas kat dulu ni kita. Anak biasa waktu ni. Tu. Depan. Pen. Pen. Tu masalah. Tu masalah. Anda hura-hura kan? Tapi kita sabit jaga apa? Bukan. Ada satu hamba Allah ni kan, anda berita-berita tu, dia kata mula-mula tak terima Ustaz kata. Lepas tu bila anak dia tegur baru dia mikir sikit. Anak dia tegur. Anak dia pun tak kaji kita. Kan masa nak perasa, dia cerita sendiri kan, kita beritahu masa dia tak terima, anak suruh dia mikir. Benda ni ada tak kena. Lepas tu dia anak dia tu jadi dia buat mikir semula. Mula-mula dia macam berat sikit nak terima kita. Sebab dia biasa buat kan. Anak dia suruh mikir. Anak dia kata apa? Mak, kalau lagu ni semudah ni kata, kita tak payah ngaji sesungguh, pandai. Dia jawab soalan. Anak dia gitu. Anak bukan dia jawab gitu je. Mak ni mikir je tak je juga. Dia benda-benda je lagu ni kita kena banyak tanya, banyak mikir. Dia akan nampak lah. Lepas tu kita rasa pelik macam ni. Ustaz, dekat Johor orang tanam puri. Masa ni berlaku pada menantu saya. Dia siap-siap dia beli pensel-pensel. Dia siap beli pensel buku kecil tu. Dia cakap aku bila tanam puri tu dia suruh masuk ke dalam. Saya nak cikgu tu kata. Saya pun cakap ke anak saya buang je. Senyap je ini kurapat semua. So dia tu aja ni. Dia suruh masukkan pensel. Uri. Uri. Bila nak tanam, letak buku kecil Masukkan buku, pensel, rubber. Oh nak suruh bandar. Dia suruh tanam uri tu. Nak suruh bandar. Menantu saya ni. Anak pinjam lah. Orang Johor. Lepas tu saya cakap ke anak saya, kau buang je, ni kurapat semua ni. Saya dah ngaji Quran dah. Beda diri. Ngaji daurah tu lagi. Belum lagi. Belum Dah lagi. sekarang lah ngaji Quran. Dulu saya kata kurapat juga. Saya tak buang. Dalam memang benda-benda Anak saya, benda lagu tu ni kita boleh mikir sebenarnya. Setengah orang tu tak boleh mikir. Dia tak boleh mikir. Dia buat benda tu jadi budaya. Dia jadi terhijab. Buat benda yang lagu ni kan. Bila kita amal, benda tak jelas lagu ni kan. Dia bila kita beritahu dia akan payah sikit nak terima. Sebab dia itulah racun, rumit sikit. Kena selu-selu. Dia kadang-kadang tu lah macam murid kita tu kan. Dia tak terima mana-mana. Tapi anak dia macam kadang-kadang anak dia tak kaji kita. Mak,
terdetik dia betul Ha. nak ubah. Kalau lagu ni tak payah mengaji kita kata. Pandai kata tak kalau gini. Baru terfikir tu dia tak payah juga. Allah bagi orang percayakan dia. Dia benda-benda lagu ni orang tak pernah terjebak dia akan nampak pelik. Ya. Tapi orang terjebak dah dia dah tak nak keluar banyak sikit. Dia kena slow. Lama-lama dia akan terfikir macam contoh Ikrimah lah. Kan? Dia waktu kat laut baru dia terfikir apa yang Rasulullah jawab. Cakap dia orang cerdik. Tapi dia tak sedia nak dengar. Tapi bila apa dia tengok kepada apa jawapan apa tu orang laut ni baru terfikir, hak ni aku lawan Muhammad ni. Ya. Oh kata betul dah dari Muhammad. Dia suruh hantar balik, dia beriman. Makna dia kadang-kadang barang-barang yang tak jelas ni kadang-kadang dia perlu masa. Sebab dia kata jadi tak jelas. Ya. Cikgu nan rasa dia fikir lama dah. Pelik. Pasal budak dia letak depan kita orang saya. Budak letak pensel ke apa depan kita. Ha tu? Ajak ibu bapa maya aja. Dia bawa air siap-siap ada pi, ukur tak mesti. Ha tu susah rumit tu. Rumit. Lagu tu lah di sekolah. Dulu besok kan. Tak tahu lah sekolah orang lain. Sekolah mungkin Sekolah lagu tu. lagu tu lagu. Ada mana? Dia racun dengan lagu tu. Dia racun, barang tak jelas ni racun. Jadi kita jadi tak boleh nak terima benda yang mustahak kita tak boleh nak telan. Jadi dia jadi nak tolak. Itu mana konsep tak? Telan bulat-bulat barang tak jelas. Ya. Dia akan tolak bulat-bulat baru jelas. Bulat-bulat masakan dia. Habis jok tentu maduk pati. Habis jok tentu. Ana banyak. Habis jok utak ke dak? Tak tentu. Itulah. Perkara-perkara jenis lagu ni dia perlu masa kadang-kadang. Lama dah buat Bila kita mengaji orang tu fikir, ya tak ya juga rasa macam buat apa lah gitu. Jadi macam mikir semula. Saya pun cikgu kan. Menyediakan lah tersebut. Saya tak apa. Kalau cikgu letak depan dia. Jarang mengajar. Cikgu tak ada cikgu. Kita pun ambil lah tu. Cikgu letak depan cikgu tak faham. Dia kata, Dia bagi cikgu ambil kita. kat hadapan tu. Dia semua ajak. Cikgu tu letak kan depan. Oh itulah. Bagi tak ada balik ke depan agak tu lah ambil. Kita kau jahil Allah. Barang lepas jangan dikenal. Lepas saja. Dia bila kita mengaji kita rasa syukur. Nampaklah unsur-unsur. Dia kalau unsur-unsur ada kebodohan something. Ada unsur-unsur kebodohan. Sampai kalau kita masa kita solat hajat, kita sendiri di rumah kita solat hajat. Nak cerita sikit. Nak faham sikit. Dia sebenarnya kita air ni, kita beliau tu beli kereta baru air ni kan. Dia ada satu kepahaman. Bila satu kepahaman, satu amalan. Kepahaman asal dia lah barang-barang yang baru beli ni takut-takut ada kesialan. Tu asal-asal tu. Walaupun kita tak faham, kita buat je, masyarakat buat asal. Jadi nak buang kesialan tu dengan air tawar. Mensabitkan siap. Asal mula-mula kena sabit dulu. Mana khurafat ni mensabitkan ada kesialan pada benda yang mana kesalahan pada benda mana ada. Jadi nak buang kesialan itu, kalau kereta-kereta beli ni takut-takut ada kena musibah kemalangan ke. Jadi pindah kita nak buang kesialan tu, maka kita pun buat solat hajat, mandi. Ambil air semua ajak. Sebenarnya apa tu membuang kesialan, Allah ajar kita simple je, subhanallazi sakhkhara lana hada. Tu Ni kita baru. Bukan nak membuat kesialan. Maksudnya niat kita untuk supaya selamat. siapa ajar cara lagu tu? Siapa ajar? Cara siapa? Kita kena lagu ni ni siapa ajar?
Kita nak buang benda tu, segala musibah datang daripada Allah. Allah beritahu cara, kita buat cara lain. Kita yang buat mana mandar. Macam ayat tu memang kita baca semua Ustaz. Lepas tu pagi Ustaz dah jadi, bagi RM20. Contoh, kita tak say. Ustaz, saya beli kereta saya baru tu, saya mai ajak. Saya cakap dengan kata, Tak apa. Dia sebenarnya gini nak beritahu. Sebenarnya tak perlu. Hajat kita dengan siapa? Dengan Allah. Cara siapa? Cara Allah. Cara Allah tu pun hajar kan. Naik kendaraan. Kalau tak boleh, bismillah. Subhanalladzi. Itulah hak tu. Orang semua ajak belakang Ustaz. Tu kata masyarakat bukan hujung. Kamu tak panggil dia, tapi dia panggil. Budaya. Jadi semua beli kereta. Ambil ais benda simbol. ambil daun. Ana dulu ada masa ana tak tahu ana buat juga. Cerita dia. Lepas ada faham ada baik kita telefon, Ustaz nak mari minta Allah tu lah. Ana macam mana? Ana terserah dengan dia. Kalau akan dah buat, ana beritahu lagu ni, hak betul lagu ni. Hak ni tak, cara lagu ni tak pernah pati. Begitu. Lepas tu dia terima, tak terima sudah. Pasti. Tak kena ya, air tu ya Ustaz, mai ajak tak apa dah. Ha? Mai ajak saja tak apa dah. Setelah hajat kita sendiri ya. Tak Yalah sama mai ajak orang. kita sendiri lah. Jangan tok air lah. Jangan buat wakil-wakil. Sebab wakil-wakil dalam ibadat ni tak ada sebenarnya. Mai ajak kita sendiri tak apa. Dia menjurus kepada bila wakil bagi upah pula. Bila wakil tu campur lah Ustaz. Upah pula. Tak tolong ni kita sendiri ya. Tak salah hajat kita sendiri. Tak perlu bagi orang. Bila panggil orang, kena upah pula, kena buat makan pula. Satu hak jadi benda tu, kita bina bentuk jadi susah. Orang yang jahil faham. Orang nak panggil orang hajat, kena makan pula. Dia merungut. Kita yang bentuk benda tu. Sekadar kita dengan zaujah kita, anak kita tak apa dah. Anak nak beritahu benda sensitif ni, tapi nak terima sudah. Masa anak kat Indonesia, walaupun sana pun ada juga orang-orang pondok. Hak macam kita ni, hak yang macam-macam lebih buat pada kita lagi. Tapi yang pelik dia, salah ajar orang ramai tak ada sana. Tak ada. Lepas tu, bila mana kata beritahu kan, mana amalan masyarakat salah ajar ramai-ramai ni, dalam kitab pondok pun tak ada, kitab ni pun tak ada. Dia benda duduk kat luar. Kalau tulisan tak ada. Dia buat macam mana? Benda duduk kat luar. Boleh lah maksudnya. Tak ada tulisan. Tak ada dalam tulisan. Tak ada tulisan. Ada satu ustaz daripada pondok dia. Pondok tu mana orang pondok semua lah. Orang sana tanya. Kan? Untuk ajar boleh. Untuk ajar saja. Bila dah pandai buat sendiri kan? Lah ni bukan untuk ajar ni, lebih pada tu lagi. Di sekolah kat memang tradisi dan biasa mereka. Kalau tanya kita, anda kata sila tunjuk tulisan. Ayat semalam kan? Ayat semalam. Hal indakum min ilmin. Ayat semalam tu. Ayat semalam. Cuba. Anak tak masalah. Kalau jumpa kita beritahu kita. Kita pondok tak ada. Sebab tu pondok di sana, walau separak mana pondok sana, kan? Kita pernah 5 tahun sana. Tak pernah tengok orang solat. Baru kita faham. Betul yang orang kata. Tak ada. Dia budaya. Budaya. Jadi rumit dah nak. Benda budaya orang nak betul-betul dah. Kalau kita buat maknanya ada yang orang buat berjemaah dah. Jadi bid'ah lah tu Ustaz. Jadi benda tu tak ada tulisan. Tak ada tulisan. Faham tak? Agama kita ni, agama ada tulisan. Bila tak ada tulisan, faham juga barang tak jelas. Siapa nak tanggungjawab? Saya. Ya, tak tanggungjawab. Itulah nak kata benda tu. Awak tu fikir sendiri ya. Tanggungjawab aku saya di sekolah kan. Tak gini. Tajuk ni sensitif. Kita faham dulu tak apa? Faham dulu. Pasal duduk masyarakat tak duduk tu cuma dua. Kita faham dulu. Kita faham benda ni lagu ni sebenarnya. Duduk mana? Anda kena huraikan, kena beritahu. Lepas tu kita fikirlah sendiri. Cuba tanya, kita tonton satu video orang Indonesia.
Dia tanya tok guru dia, tok guru bawa nak sana. Baru mau, patut kalau tengok 5 tahun tak ada. Kita duduk sana macam-macam. Budaya-budaya haknya yang tak tulisan ni banyak sana. So yang nak tengok. So ajak orang-orang tak ada. Ha. Tak ada. Hak tu kita saintis dia. Yang ajak di stadium Ustaz. Itu nak kata kalau kontak, cuma kontak kalau kontak melibatkan melibatkan orang ramai. Kalau kontak melibatkan individu, memang tak ada. Orang ramai kalau boleh tak payah. Tapi kalau buat juga dia ringan sikit. Tapi kalau kontak individu memang berat. Kontak masalah individu. Dia terimam ke hujah. Kita ngaji dah kan daripada start pada dia kan. Orang bukan hujah, tulisan. Kita tidak ikut amru Ustaz. Tulisan. Amru guru besar. Satu kita tuan ajar kita. Kalau kita nak tahu, kita jangan marah kita. Cari tulisan. Kalau ada tulisan, silakan. Kalau tak ada, risiko. Tu jangan kata betul. Cari ya. Kalau kita betul-betul nak cari. Kalau ada, tunjuk kita. Lepas tu tak terima, tak terima sudah. Macam mana? Kita dah orang tanya. Ustaz tak beri lagi. Ha? Apa dia? Ustaz tak beri lagi kata. Tak beri lagi. Tak habis. Dia kira orang tanya, anda jawab. Biarlah kena kita buat. Anda lama dah cari tajuk tu, tak faham. Anda pun pernah terjebak juga. Tapi bila tanya nak cerita, tak ada. Dah sekarang ngaji dah orang. Terserah kita nak macam mana. La syarika lahu, tidak ada syirik baginya. Dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Kat sini kita. Dia apa? Asal? Apa asal? 15. Kita berhenti lalu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.